pagi ini yang kita saksikan ialah satu branding kepada semua usaha-usaha yang sedang berjalan. Sama ada plan 20, Kedah 2035, plan industri, kemasukan pelaburan begitu rancak, kerja-kerja yang sedang kita buat dari segi kebajikan. Semua ni dihimpun dalam satu gagasan panjang yang mula kita sasarkan 100 tahun. Dan tu takut 100 ni nak susun tu cukup panjang sangat kan, no? Orang lupa nanti. Jadi dipendekkan dalam tempoh 2050, lebih kurang 25-26 tahun akan daripada sekarang. Kita himpunkan tu, kita namakan dia The Greater Kedah. Di situlah kita akan ukur pencapaian akhir. Tetapi dalam perjalanan 25 tahun tu kita akan ada milestone. Milestone kita sekarang ni sepatutnya kita ada di mana, kita capai ke tidak. Sejauh mana sasaran untuk menjadi The Greater Kedah tu akan dianalisa dari masa ke semasa. Branding inilah yang kita namakan The Greater Kedah. Jadi penyusunan strategi pendekatan, kita gabungkan semua benda itu ada dalam buku ni. Kerangka kerja The Greater Kedah. Kerangka kerja The Greater Kedah tu dalam kepala Dr. Haim. Sebab penyusunan tu dia kena ada struktur. Struktur tu disusun oleh tim pelaksana yang dipengerusikan oleh Dr. Haim. Tetapi konsep-konsep umum adalah apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita laungkan, apa yang sering kita perjuangkan, apa yang sering kita katakan setiap hari di Kedah. Itulah konsep-konsep umum The Greater Kedah. Bila saya kata kita ada sumber air yang diambil secara percuma, tanpa dibayar, tetapi kita berkorban hutan begitu luas, lembangan sungai yang begitu panjang untuk bekalan air itu, maka air itu mesti dibayar. Itu salah satu perjuangan untuk kita capai The Greater Kedah, dapatkan bayaran air itu. Kita kata kita simpan sawah padi begitu luas, 118,000 hektar, termasuk kawasan Mada dan di luar Mada. Daripada pengorbanan penyediaan pengekalan kawasan padi itu, kita dapat kutip cukai 2.5 juta saja. Sedangkan kita berkorban untuk negara ini 60%, 43%, 43% beras negara ini datang pada negeri ini. Tetapi negeri ini terpaksa berkorban sedangkan orang lain menikmati nikmatnya. Maka Kedah harus dibayar di atas pengorbanan itu. Tidak lagi diarahkan untuk berkorban begitu saja, tetapi setiap pengorbanan Kedah ada nilainya. Itulah The Greater Kedah. Faham Zura? Nak dengar lagi? Bila kita kata kita ada projek-projek ikonik, projek-projek yang akan membawa game changer ekonomi kepada Kedah, kita akan usahakan semua projek itu sampai berjaya. Apakah halangan yang membantukan projek-projek itu, kita akan kaih satu-satu. Kaih tahu? Kita kaih satu. Usaha untuk lepasi. Satu demi satu. Kita akan usaha tanpa henti. Itu The Greater Kedah. Anak-anak Kedah, kita beri galakan, kita beri motivasi, kita beri kesedaran untuk dia bersedia dari segi emosi, dari segi jasmani, dari segi rohani, dari segi pendidikan dia untuk rebut semua peluang yang datang ke negeri ini. Jangan biar peluang tu terlepas kepada orang negeri lain datang berhijrah ke sini. Pasal kita tak ready, kita jadi ulak sawah. Makan tidak, lengai. Lepas tu tak buat kerja apa. Jadi anak-anak Kedah kita duk pam ni melalui macam-macam cara untuk Dr. Haim. Izinkan saya kan. Itu duk bagi motivasi untuk anak-anak Kedah ni bangkit. Rebutlah peluang ni. Tak main dua kali. Jadi anak-anak Kedah kita sediakan tempat-tempat mengaji dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keperluan pasaran untuk dia grab this opportunity untuk diri dan keluarga. Kita dah habaq dah hanya boleh ubah nasib keluarga dengan ilmu, pengetahuan. Maka mengajilah. Jangan berhenti, jangan jemu. Semua kerjaan-kerjaan pada masa depan yang akan dibina di negeri ini adalah berdasarkan pengetahuan, kemahiran. Bukan lagi berdasarkan siapa nak tolong aku, siapa aku nak pergi
gagau siapa nak pi tang mana, nak cari kat siapa, tak dah. Kita nak masyarakat kita dibina berasaskan ilmu pengetahuan, keupayaan dan kemahiran yang dia usaha untuk dapat. Barulah negeri ni boleh jadi negeri terkedah. Ini semua konsep-konsep yang saya rasa benda ni saya cakap, Datuk Seri SS cakap, Dr. Haim cakap, Esko cakap, Wakil Rakyat cakap, DODO bercakap. Itulah sederapnya perjalanan semua pihak di Kedah ni untuk capai gagasan yang kita letak nama Negeri Kedah. Terima kasih. Ada? Lulusan. Ya. Pembuatan. Dalam kedudukan kelulusan keseluruhan kita nombor 3. Tapi dalam sektor pembuatan dia ada lagi servis, mining. Jadi dalam sektor pembuatan kita nombor 1 lah. Kalau kita tengok dari kemampuan investment dengan kita tengok dia tak setara dengan kita mulai masuk. Adakah disebabkan ada port? Ya, saya duk sebut banyak kali lah. Bila kita punya KDNK tidak mengambil kira jumlah produktiviti negeri ini, tetapi produk itu dijumlahkan di mana dia dieksport. Untunglah negeri ada pelabuhan, ada airport. Kita tak ada. Jadi dia tidak dijumlahkan sebagai KDNK kita. KDNK orang lain. Padahal dia diproduksi di sini. Sebab itulah kita nak ada airport, kita nak ada pelabuhan. Lepas ni baru dipatahuan. Barang tu sebenarnya mai pada mana? Diproduksi di mana? Begitu. Jadi dengan ada port sendiri itu keadilan. Ya, sebab daripada peningkatan hasil tiap-tiap negeri, tiap-tiap tahun, dia ada portion untuk state yang dipungut oleh kerajaan persekutuan di negeri. Contoh peningkatan kutipan cukai di Kedah. Tapi oleh kerana barang-barang tu dijumlahkan masuk ke negeri lain, maka peningkatan pendapatan dimasuk negeri tu. Rugilah kita. Kita bagi tanah buat kilang kan. Tanah tu hilang 60 tahun. Tanah tu tanah negeri ni. Tapi sektor industri cukai-cukai semua pergi federal. Dan kawasan tu pun bukan free. Bukan federal bagi duit free. Kita loan. Kuliah High-Tech Park tu dibina, dibangunkan dengan pinjaman oleh PKNK. State bayar tau. Bukan dia kata tu federal punya. Bukan. Kita loan dia. Kita pinjam. Kita bayar. Bila kata federal bagi duit buat kuliah high-tech, dah. Duit federal bina kuliah high-tech ni buat highway BKA tu. Itu duit federal. Hak kuliah High-Tech Park semua pinjam. Pinjaman atas nama PKNK. Tiap-tiap tahun kena bayar 4% pula tu. Lepas tu infra dalam tu federal bagi grant. Itu jasa federal lah, buat grant, buat jalan, buat gas apa semua tu. Itu peruntukan federal. Tapi tanah tu sendiri kita buat pengambilan duit dengan loan, pinjaman. Daripada kota federal punya KSTP tu. Tak betul. Itu state punya. State pinjam duit tu. Ni ada satu pinjaman untuk fasa 5. Kita nak minta NOC, Notice of Change. Sebab bila kita buat pengambilan, tanah tu terlalu mahal. Masa buat penilaian, tak sampai macam tu. Jadi loan kita dapat, tak sampai banyak tu. Bila kita buat proses pengambilan, cara-cara tanah tu terlalu mahal. Tak cukup duit tu. Kita minta ditukar untuk kita buat jual beli pula. Kita runding dengan satu syarikat lain yang ada tanah tepi tu. Kita batalkan pengambilan, kita nak beli tanah syarikat tu. Jadi dari segi prosedur kewangan, dia kena minta kebenaran Menteri Ekonomi untuk buat NOC, Notice of Change. Daripada buat pengambilan, pergi kepada buat jual beli. Setahun dah tak lulus ni. Dia tunggu apa tau. Saya nota kepada Menteri dah buat, nota kepada Perdana Menteri dah buat. Masa berjalan. Syarikat tu beri syarat kat kita, ada tempoh dia. Harga dah di lock. Kalau lepas pada tempoh ni kena runding semula. Duit dah dirilis tapi tak boleh pakai sebab kita nak buat apa jual beli, nak pergi beli. Loan yang kita dapat tu buat pengambilan. Prosedur kewangan kena NOC lulus oleh menteri. Dia duk gelintir apa, saya bodoh heran. Setahun dah.
Duit duduk dalam akaun. Akaun tu kita tak boleh ambil duit tu. Pasal dia kena dapat kebenaran notice of change dulu. Saya rasa peringkat-peringkat pegawai dah selesai. Ni orang politik di Kuala Lumpur. Duk gelintir apa tau. Bagilah kelulusan NOC senang je pun. Duit tu kita bayar, bukannya ambil free. Loan. 187 juta. Loan. Yang gelintir apa? Itu saya nak marah tu. Baru kalau orang Kedah kata gelintir tu teruk lah. Klebek apa gitu tau. Aduh. Kena lari dengan Kena cakap. Kena cakap. Pasal kalau kita buka pasal 5 tu, pelabur-pelabur yang nak masuk ni, semua nak pergi terjun situ. Cukai situ, mereka ambil. Kawasan industri tu esok, mereka lah umum. Masuk industri tu, masuk industri ni kan lah. Yang kita duk tunggu nak ambil duit tu tak boleh. Faham tak nak tulis NOC? Zura, NOC. Notice of change. Apa notice pertukaran, perubahan kau noh. Ubah daripada buat pengambilan pergi kepada pembelian. Gitu. So Rafizi sign cepat sikit. Ya. Antara cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebagai untuk melaksanakan degree itu tidak dalam ucapan itu tadi dia ada mention bahawa D3 ini memberikan sokongan daripada semua pihak dan tim daripada kerajaan. Ya. Tuan juga kan. Ya. Kita ambil model kalau the Greater Klang Valley. Greater Klang Valley ni Kuala Lumpur, Lembah Kelang sampai ke Seremban. Feeder dia datang pada Perak, pada Johor, daripada Pahang. Ayak daripada mana, bahan mentah pada mana, makanan pada mana untuk menjadi Klang Valley tu. Greater Klang Valley. Tu dipanggil feeder. Keliling dia tu. Dulu ada Greater Penang. Greater Penang feedernya antaranya kita. Ni sampai ke Yan ni. Dimasukkan sebagai wilayah feeder kepada the Greater Penang. Sama dengan Kedah pun. Bila kita gagaskan Greater Kedah, selain pada sumber asli yang kita sedia ada, sungai, tanah, pertanian, beras, apa semua ni kita ada dah. Semua asal. Kita mungkin perlu kepada pelaburan untuk pembangunan pelabuhan. Pelaburan untuk membangunkan airport. Pelaburan untuk membina lebih banyak institusi pendidikan berasaskan TVET. Itu feeder-feeder yang kita perlukan di negeri ini. Universiti-universiti berasaskan teknikal. Boleh main bina di sini untuk lahirkan lebih ramai anak-anak kita yang ada kemahiran teknikal. Itu feeder. Kita perlukan kerjasama tu untuk menjayakan negeri Kedah. Kita kalau orang mai tolong kita kan, kita cakap lembut je. Kalau duduk ralik sampai setahun tunggu, kita mula. Bukan susah pun, sign je. Proses prosedur semua dah jalan, dah selesai. Yang duk tunggu apa? Lepas tu bila main sini, habak kata itu federal punya. Kita nak beli tak boleh. Kau hari kau panas. Takut mereka duk main politik kan. Dia kata takut jadi fasa 5 tu dalam era Sanusi, mereka tak mau. Dia kata janganlah main politik dalam kerja buat untuk kemajuan negeri, untuk faedah rakyat. Jangan main politik. Politik dah tunggu pilihan raya esok, kita bersyarah pada masa tu. Masa ni masa buat kerja untuk faedah negeri dan rakyat, kena berlapang dada. Mana yang dah patuh prosedur, patuh proses undang-undang, jalan je lah kan. Macam mana Perdana Menteri bagi ucapan, kita ikutlah. Ya. Jangan provok Zurana. Ayak tak minum ni, panas. Apa dia tu? Hari ini kita tunggu SOP. Kementerian dia panggil apa? Sumber asli. Belum. Duk tunggu SOP dia ni. Itu pun duk gelintir juga. Geng dia juga. Gelintir apa tahu. Dasar yang disebut oleh Ahmad Muhammad Perdana Menteri, kita nak dia punya hiliran. Hari itu berlaku di sini, tidak jual raw. China dia bergaduh dengan Amerika. Dia pun buat sekatan. Teknologi dia tidak dibenarkan keluar. Pada masa ini, teknologi tertinggi untuk proses hari ini China. Dia boleh buat separation. 17 elemen tu China saja boleh.
Kalau US baru 7. Jadi kita harap teknologi itu dapat dipindahkan ke sini. Tapi China buat dasar tidak mahu berkongsi. Jadi dia nak raw saja. Jadi perkara-perkara itulah menjadi pertimbangan kementerian saya rasa lah untuk buat SOP tu. Pasal bila kita nak ekspor raw, kita kena dapat kebenaran custom. Kena dapat pelepasan. Itu dasar yang akan dikuatkuasakan oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau tak boleh ekspor, macam mana kita nak buat pula? Jadi kita tunggu dasar tu dulu. Kalau kita, pada masa yang sama kita berunding juga dengan usahawan-usahawan, pelabur-pelabur untuk bina kelang di sini. Kelang proses, dia panggil dryer, kering, separate, lepas tu pergi kepada penggunaan dia lah. Dia kena kering dulu, lepas tu separate elemen-elemen tu, barulah elemen tu dijual kepada syarikat yang nak buat apa. Contohnya satu elemen kelang bateri nak pakai. Kena pakai. Kena jual ke super magnet tu punya kelang. Saya pun ada bincang 2-3 orang juga. Dan dia sanggup bina kelang bateri, kelang separate, proses, drying. Nak keringkan. Lepas tu dia nak involve dalam mining sekali. Dia kata boleh, asalkan hang buat 3 proses ni, kita bagi hang mining. Dia pun dia setujulah. Tapi dia bawa teknologi US. Saya tak kira US you apa. Jadi benar ni jalan. Pasal kita ada hasil yang tertiduk di situ. Tak boleh pergi ambil. Pasal dasar Kerajaan Persekutuan tidak menyokong ekspor. Itulah dilema yang sedang kita hadapi. Kita harap Kerajaan Persekutuan buat dasar cepat-cepat. Sama ada benar atau tak benar. Kalau tak benar sungguh-sungguh, kita nak pelabur ni mula untuk bina 3 proses, hiliran dan huluan tadi. Huluan tu mining, hilaran dia pengeringan, pemprosesan dan penggunaan tu lah. Bateri dia kata buat bateri kereta tu. Kereta tu lah, kereta karan tu. Kereta karan. Orang Kedah pakai kereta elektrik. Kereta karan lah. Pakai karan, tak pakai minyak. Dan itu, Minat Amin kata SOP itu dah siap dan dimaklum kepada kerajaan. Belum. Kita ada SOP kita sendiri. State ada tapi tak boleh laksana. Pasal federal dia ada kuasa tu. Dari segi mining, proses eksplorasi, proses melombong, kaedah boleh digunakan. Hak tu SOP negeri ada. Kita hanya membenarkan in situ leaching, tak boleh tebang pokok. Itu SOP kita ada. Cuma bila dah benda tu keluar, nak pergi jual tahu mana. Saya pun bimbang, bukan dia seorangnya. Saya pun bimbang tak? Bagi ada SOP tu. Pasal yang telah berlaku, dia isytihar benda lain, lantanite. Dia ekspor REE, dia isytihar lantanite. Tak tahulah berapa banyak keluar. Saya rasa dia tahu tu. Bukan di sinilah, dari negeri-negeri lain. Saya dah habakkan dulu ada 25 lombong haram REE di negara ini. Di Kedah ada 1 saja. Negeri lain dah berlambak-lambak. Hampa fokus Kedah siapa? Kedah ada 1 saja. Itulah daripada riuh-riuh tu, Udin hingat tu kan. Di negeri lain berlambak-lambak. Mereka isytihar benda lain. Mereka buat nama lantanite. Tapi mereka ekspor. Tapi tu REE. SPRM MP lah tangkap mereka. Pergi lah tangkap, tak kira siapa, pergi tangkap. Hari-hari pula. Kita ada mesyuarat tanah tau. Mesyuarat majlis tanah. Di situ kita akan bangkitkan. Lepas tu mesyuarat PM dengan MB pun kita tanya juga. Duk dindong itulah. Duk dindong. Cina mereka. Jabatan Kawasan Mineral negara. Pun mesyuarat juga. Ada satu negeri kawan saya dia kata, kita sudah kira lepas ni kita proses negeri ya. Ada kan negeri buat gitu.
Tak boleh hebat dari mana. Dia kata sudah kira daripada kira Amerika, Cina. Yang kita tak korek dia kata. Nak jual kat siapa? Kita proses ni saja. Mereka pun buat lab dah. Ha. Jadi nampaknya negeri-negeri ni kena mendahului lah. Kalau mereka duduk gelintir tu lagi, kita pergi dulu. Apa gelintir? Sampai sudah. Kelebek. Duduk kelebek. Tak berhenti-berhenti. Apa tunggu tu. Terima kasih.